Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini bulan baru 1 September 2020. Bertemankan tiga jejaka. Saya Hanif Miswan. Saya Ali Iskandar dan saya Fazli Fuad. Ya. Kan? Dan hari ini betul Hanif kata 1 September hari yang baru, bulan yang baru, dan diharapkan bulan September ini dapat memberikan anda 1001 makna yang begitu bagus, mantap sekali sebab kadang-kadang ada orang bulan-bulan yang terdahulu mungkin mereka mengalami saat-saat duka kan. Dan diharapkan bulan yang baru ini dapat memberikan anda 1001 makna keceriaan buat anda semua. InsyaAllah. InsyaAllah, Dan amin. kita berada dalam hampir pertengahan bulan Muharram. Ya. Maknanya tahun 1442 Hijrah. Barangkali ada yang buat resolusi tahun baru berdasarkan kalender Hijrah. Betul. Diharapnya dapat mula dilaksanakanlah. Bulan September ni bulan yang maknanya dah mula kita nak menghala ke arah penghujung 2020. Betul. Macam-macam perkara berlaku dan ada hashtag tertentu yang merasakan macam 2020 ni rasanya tak best, tahun tak best. Ya, betul. Kan kerana pandemik Covid dan sebagainya. Tetapi kalau boleh kita pelajari apa yang telah kita lalui ataupun sedang kita lalui ni kan, dan pastinya 2020 ni akan jadi satu tahun yang kita akan kenang. Betul. Dan kita terlalu menunggu tahun 2020 Ya, ni. betul. Sehinggalah yang menjadi satu macam kalau di filem tu adalah plot twist lah. Kepada apa yang kita tunggu Memang ni plot kan. twist pun masa kena PKP tu kan. Betul. Itulah dia. Dan ianya pastinya sesuatu yang kita akan ingat dan kenang kerana ianya sangat berbeza dan ianya mengubah kepada segala jenis perancangan yang telah pun kita lakukan, kehidupan baru, norma yang baru, dan pastinya ada satu kenangan lah yang sedang dikongsi di media sosial mengatakan bahawa post gambar anda pada bulan Januari tanpa mengetahui ada sesuatu yang bakal berlaku pada bulan Mac. Maksudnya kita ada satu azam baru kan pada bulan Januari, contohnya untuk 2020 ni menjadi yang lebih baik ataupun satu adventurous ke. Tapi bila kita dilanda PKP dengan pandemik COVID-19 ini, ianya mengubah haluan kapal yang kita layarkan itu kan. Laluan kapal tu nak menghala ke utara kan. Tiba-tiba kan di tengah jalan tu terpaksalah kan berlabur kat situ pula. Disebabkan pandemik inilah kita boleh kaitkan perkara itu. Dan semuanya norma baru. 2020 ini norma baru dan ini merupakan satu perkara baru yang kita harus lakukan. Memang tidak pernah terfikir pun sebenarnya 2020 ini kita harus berhadapan dengan situasi yang sukar sedemikian. Tetapi walau apa pun yang berlaku, kita tetap harus meneruskan kehidupan kita ini dengan norma baru ini. Seperti juga dengan sambutan Hari Kebangsaan, bulan kebangsaan juga, Hari Kemerdekaan yang telah pun berlangsung semalam. Norma baru juga. Kalau sebelum ini ada perarakan, tetapi saya rasa walaupun tiada perarakan, tetapi suasana yang digambarkan cukup meriah juga. Sebenarnya di luar jangkaan kita sebab bila disebutkan sambutan ulang tahun kemerdekaan yang ke-63 tu diadakan secara tertutup dan hanya disiarkan di kaca TV saja. Kita mengandaikan orang balik kampung dan orang menonton di kaca TV. Rupa-rupanya ada yang juga mahu meraihkan dengan cara yang tersendiri, termasuklah mereka yang ke tempat bersejarah dan ikonik seperti di Dataran Merdeka. Ini bukan pada 31 Ogos, malam Ambang Merdeka pun ada juga yang datang. Termasuklah saya tapi tak jadi pergi. Tapi awak berpatah balik Berpatah balik kerana kesesakan lalu lintas. Saya tak jangka. Saya tak jangka menjelang tengah malam tu saya kena buka aplikasi Waze. Rupanya dari Hotel Majestic nak ke Dataran Merdeka ambil masa 20 minit. Okey, ini saya perasan gambar Eli bersama dengan ini semalam. Figura kecil cilik ini. Itulah dia. Rupanya adik ini terbabit dalam pertandingan di sekolah. Untuk berpakaian dan juga menterjemahkan tema Hari Kebangsaan untuk pertandingan di sekolah. Dan dia datang bersama keluarganya di Dataran Merdeka ketika membuat lintas langsung. Rupanya sebelum tu dah pergi ke Memorial Tunku semua dah. Bergambar di kereta semua dah. Lagi awal. Hebat. Maknanya semangat tu memang ada dan kita ucap tahniah kepada anak-anak ni semua. Yang istimewanya ialah bagaimana kita nak memastikan semangat kemerdekaan tu bukan hanya pada pemakaian dan juga sambutan semata-mata. Dan itu lebih penting kan. Dia ialah dengan sejarahnya perlu kita ketahui. Dengan pergi ke tempat-tempat tu pun saya rasa ini memang perlu sekurang-kurangnya ibu bapa perlu membawa anak-anak ke tempat-tempat bersejarah sebegitu sekurang-kurangnya sekali. Supaya bila kita sampai ke tempat tu, tengoklah impaknya. Saya sering merujuk pada Eli Iskandar lah. Impaknya pada Eli memang akan pergi setiap tahun. Sebab tahun lepas pun ketika kita tak bersiaran, Eli yang mengajak kita untuk pergi juga untuk melakukan. Ini gambar. Eli Iskandar. Ini gambar kedua itulah, maksudnya mungkin
yang di depan tu bila dah seusia sama dengan yang belakang tu mungkin impaknya sama juga. Betul. Kan? Ya, tapi kan kalau anda besarkan gambar ni nampak dia berkumis tu sebenarnya. Dia lukis. Kumis yang dilukis lah. Dia lukis misai Tunku Abdul Rahman juga. Jadi kesungguhan anak ini sangatlah Sempat kita bertanya hargai. pribadinya asalnya di mana? Sebab masa tu dah saya terperasan dia ketika hampir berlintas langsung. Jadi dia cepat bergambar dengan cepat, kemudian saya memulakan tugas. Tapi kalau nampak kita, sila hubungi kami, mungkin kita boleh bawakan juga cerita Kalau adik. dengar cerita Ellie, saya rasa kanak-kanak ni boleh menang kat sekolah lah kan. Tapi kita Mana tak tahu kumisnya? saingan-saingannya kawan-kawan yang lain macam mana pula caranya kan. Betul. Tu nampak tak kumis? Halus je. Ada nampaklah kumisnya. Seriusnya. Tapi dia memang tak nak senyum ke ni? Dia senyum sebenarnya, tapi Karakter. penghayatan watak tu, Perdana Menteri pertama tu yang membuatkan saya teruja tu. Tapi kadang kita nak menunjukkan rasa cintakan negara kita. Contohlah sekarang ni ikut trend dari segi pemakaian. Kita tahu sekarang ni trend berbasikal. Ada juga yang saya tengok semalam ada pergi ride, pergi mana-mana saja destinasi pilihan mereka. Betul. Yang naik basikal ni Hanif kan, pakai baju yang jersey berkirikan Malaysia. Itu pun salah satu cara juga untuk kita tunjukkan rasa semangat cintakan negara kita. Betul. Okey, dan kita nak berkongsi antara lain lah berkaitan dengan sambutan bulan kebangsaan ini. Perarakan berkuda ni memberikan beberapa agensi dan juga meraihkan Jubli Perak Putrajaya. Mari kita saksikan. 30 Ogos lalu, berlangsungnya sambutan Hari Kebangsaan 2020 dan Jubli Perak Putrajaya di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Perarakan berkuda yang diketuai Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ, Datuk Dr. Aminuddin Hasim, turut membawa jalur gemilang dan bendera Jubli Perak. Biarpun sambutan Hari Kebangsaan yang ke-63 disambut dengan begitu sederhana dengan keadaan norma baharu, namun kemeriahannya turut dirasai. Dan pada hari ini, sebanyak 88 ekor kuda turut berarak sejauh 6.7 km sebagai simbolik 63 tahun kemerdekaan negara dan 25 tahun penubuhan Putrajaya. Turut hadir menyerikan acara Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa. Jabatan Bomba dan Penyelamat bergabung daripada pelbagai agensi perkhidmatan awam yang menunjukkan ini adalah satu joint celebration antara Jubli Perak Putrajaya dan juga Putrajaya yang akan hostkan Hari Malaysia ataupun Hari kemerdekaan yang ke-63. 88 itu artinya sangat-sangat prosperous dan terus prosperous, insya-Allah. Perarakannya bermula jam 8 pagi dari Dataran Putra ke Taman Equestrian Putrajaya, membabitkan 4 komponen seperti unit berkuda PPJ, unit berkuda Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, unit berkuda Polis Diraja Malaysia dan unit berkuda Equine Angkatan Pertahanan Awam. Saya rasa semua rakyat Malaysia menyambut Hari Kemerdekaan dengan suasana dan semangat patriotik yang tinggi dan saya harap ini akan mengukuhkan lagi nilai-nilai dan budaya kita sebagai rakyat di sebuah negara yang merdeka. Majlis turut menyaksikan penyampaian sijil penghargaan kepada 12 ketua jabatan dan agensi yang mewakili barisan hadapan dalam menepani wabak COVID-19. Majlis diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang dan bendera Jubli Perak kepada Menteri Wilayah Persekutuan sebagai simbolik pelancaran. Marilah kita sama-sama menyemarakkan semangat kecintaan kepada negara dan cintai negara kita yang berbagai budaya, berbagai kaum, berbagai agama, kekalkan keharmonian, perpaduan. Semoga kita berada dalam sebuah negara yang aman sejahtera, aman makmur dan memberi kebaikan bagi semua rakyatnya.
Ya, pastinya pelbagai acara dilangsungkan walaupun terpaksa mematuhi SOP dan sebagainya. Walaupun tidak semeriah sebelum ini, yang mana boleh kita laksanakan, yang mana tidak kita tangguhkan buat seketika. Baik, kita nak terus bercerita tentang sesuatu yang istimewa dan antara lain semalam ramai bercuti ke negeri lain dan sebagainya. Satu tempat yang kita nak kongsikan tentang kehebatannya ialah negeri Perak. Jadi hari ini saya didatangi oleh seorang yang sangat-sangat istimewa. Saya tak sangka beliau ada bersama kita. Katanya 10 tahun muncul di Malaysia ni kembali. Kita ucapkan selamat datang kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, Menteri Besar Perak. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum, apa khabar? Baik, alhamdulillah. 10 tahun ya. 10 tahun. Lama tu. 2010 kali terakhir saya ke studio TV3. Itulah dia. Lepas tu tak ada demo nak ngajak lagi dah. kali kami Alhamdulillah. mengajar, alhamdulillah. Dan Datuk Seri datang atas kapasiti mempromosikan Perak lah. Negeri Perak, ya. Menerusi satu program yang sangat istimewa ni. Kalau salah sebut saya tak tahu maksud dia lain ke. Kali cuba. Saya cuba. Apa tadi istilahnya? Lepas saya kahwin dengan orang negeri lain. Lain kali kahwin dengan orang Perak. Moh kena Perak. Moh kena Perak. Okey, ini terbitan Nang Suria Studios. Yes. 13 episod dah pun dirakam. Dan dah pun dirakamkan. Okey, Datuk Seri nak ceritakan tentang program ni, silakan. Program ni sebenarnya sejak saya jadi Menteri Besar ataupun saya ni memang sebenar-benarnya anak Perak. Tetapi saya merasakan yang saya sendiri pun belum mengenali negeri Perak sepenuhnya. Jadi bila jadi Menteri Besar, saya pergi dari satu tempat ke satu tempat, saya dapat jumpa banyak tempat menarik yang orang tak tahu. Jadi atas sebab tu saya pula dapat idea ni apabila bila kita terkesan dengan pandemik COVID-19. Maka saya tengok pula kawan-kawan saya yang kerja di hotel, yang meniaga dan sebagainya terkesan apabila kerajaan mengadakan perintah kawalan pergerakan, menyebabkan tak ada orang datang melancong, jadi ramai orang susah, diberhentikan kerja dan sebagainya. Saya nak cari jalan macam mana nak kembali popularkan Perak sebagai destinasi pelancongan. Maka timbullah idea ni. Kerana saya kata, saya sendiri pun tak tahu banyak tempat di Perak yang menarik. Jadi we came up with the idea and we proceed. Okey. Dan banyak-banyak tajuk. Kenapa Moh Kenai Perak ni? Moh Kenai Perak ni cakap Perak, Ali. Moh ni maksudnya marilah ataupun jom. Kenai ni kenal lah. Perkataan kenal. Okey. Ini ada di daerah tertentu ke yang ataupun memang satu Perak sebut Moh Kenai? Di negeri Perak ni ada yang gunakan logat utara sikit. Macam kalau kita ni daripada bandar Taiping ke utara, dah banyak cakap logat utara. Cakap macam orang Kedah, macam orang Penang. Tapi kalau daripada Kuala Kangsar ke bawah, semuanya cakap macam saya cakap lah. Baik, dalam 13 episod yang dihasilkan meneroki 12 daerah katanya. Barangkali ada tempat-tempat yang orang yang dah biasa pergi Perak pun tak tahu. Apatah lagi Datuk Seri sebagai MB Perak, anak Perak pun tak pernah pergi. Saya tahu satu kawasan ni di Sungai Siput, di pos Kuala Mu. Di sini memang ada perkampungan orang asal. Mereka telah mengusahakan chalet. Ianya agak popular. Maka saya pun memang gemar ke sana. Tetapi apabila rakaman Moh Kenai Perak ni diadakan, so the crew datang balik ambil gambar kat saya, tunjuk ada gambar waterfall. Saya dah pergi ke sana beberapa kali, saya tak tahu pun ada waterfall. Jadi inilah antara tempat yang saya kira perlu kita highlight ataupun kita ketengahkan, nak bagi tahu pada semua orang, termasuk anak Perak, yang banyak tempat yang menarik, yang cantik-cantik yang kita tak tahu lagi. Betul. Datuk Seri, kita bercakap tentang pelancongan domestik ni kan, sebelum ni sedikit terkesan, banyak terkesan sebenarnya, dan lepas ada kelonggaran PKP ni, bagaimana dari segi sambutan di Perak? Alhamdulillah, sekarang ni apabila negeri Perak kita dah perkenalkan banyak promosi. Beberapa bulan sebelum ini kita memperkenalkan voucher penginapan dan makanan. Dalam masa yang sama kita juga menitik beratkan SOP di semua hotel-hotel, tempat penginapan termasuk homestay. Dan kita memperkenalkan kita panggil sebagai Jawatankuasa Pematuhan Amalan Baik, pengendalian produk pelancongan negeri Perak pasca PKP. Kita juga perkenalkan untuk memberi orang ramai confidence lah tentang kebersihan dan pematuhan kepada SOP berkenaan dengan COVID ni. Jadi atas perkara-perkara yang kita buat ni, alhamdulillah saya nampak saban masa
semakin ramai orang berkunjung ke negeri Perak. Alhamdulillah. But saya masih tak puas hati. Saya harap ramai lagi yang akan dapat berkunjung. Ya, terutamanya selepas menonton program ini. Terutama sekali selepas program Moh Kena Perak. Okey, kalaulah lepas ni penonton, tak kira anak Perak ataupun bukan yang menonton, apa yang boleh Datuk Sri katakan supaya betul-betul mereka akan meletakkan dalam kalender cuti mereka untuk tak pergi negeri lain dulu, pergi Perak dulu. Ya. Apa yang Datuk Sri nak katakan? Well, satu contoh yang saya nak bagi tahulah. Dulu Yang Maha Mulia Raja Permasyuri Perak. Okey. Tuanku Zara sendiri yang saya kira baginda dah pernah melancong ke 100 dunia. Tetapi baru-baru ini apabila tuanku bersama putera-puteri melancong ke satu kawasan di daerah Gopeng di Sungai Kampar untuk beraktiviti whitewater rafting. Okey. Tuanku menyebut bahawa she had the best time of her life. So bagi seorang yang dah been everywhere, tempat-tempat yang mungkin terbaik di dunia, tetapi apabila baginda sendiri merasakan she had the best time of her life di Sungai Kampar, whitewater rafting dengan puteri baginda, saya kira bayangkanlah kita ni, we don't have to go anywhere else. Perak mencukupi untuk semua. Okey. Bermakna kalau orang tu walaupun pernah pergi Perak, pergi kali ini dengan satu perspektif yang baru lah, yang berbeza. Okey, selain daripada Datuk Sri MB Perak bersama kita, Datuk Sri bawa gerombolan ni, entourage untuk mempromosikan program Moh Kena Perak ni. Bersama Hanif Miswan ada duta-duta kecilnya. Silakan Hanif. Memang kecil orang. Saya tertarik sebenarnya. Kita simpan dulu Datuk Sri untuk sesi temu bual ni, kan saya sangat tertarik. Sana warna putih, ni warna kuning dan warna hitam, baju yang digunakan mungkin simbolik kepada bendera negeri Perak sendiri. Dan cerita mengenai Moh Kena Perak ini adalah sebuah program televisyen bermula pada 3 September setiap hari Khamis bermula jam 5.35 petang, dan saya bersama dengan dua hostnya yang mengacarakan 13 episod ini, Zul Huzaimi dan juga Syiha Ziki. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah. Selamat pagi. Okay, mungkin kita boleh mulakan dengan pengalaman berapa lama sebenarnya kalian berkampung di Perak ni untuk 13 episod ni. Sebab teman dah memang kampung di Perak. Tanya ni. Wah, tanya ni. Yang bukan kampung yang di Perak ni. Itulah, saya sebenarnya rasa sangat-sangat bertuah sebab saya bukan anak Perak. Saya orang Penang, tapi Syah dah mula makin lama makin jatuh hati dengan keindahan Perak sendiri. So sekarang ni kita orang dah shoot hampir 20 hari dah, hampir sebulan untuk 13 episod ni. So kita orang akan bersambung lagi, tak habis lagi. Dan pada hari kita orang akan explore. Dan alhamdulillah sebenarnya bila Syah dah try dah mengacarakan rancangan ni, Syah rasa dekat Perak sahaja dah betapa banyaknya tempat yang Syah pun sangat-sangat amazed. Syah macam terkejut. Kat sini kalau ada. Kalau bercakap memang tak berhenti. Betul, memang tak berhenti, sorry. Tak apa. I excited nak Bukan cakap pasal Perak. bercakap pun begini. Kalau yang orang Perak ni, anak Gerik ni. Ada ke? Okey, sebenarnya macam Datuk Sri cakap tadi, ada bahasa-bahasa yang digunakan, dialek digunakan di Perak. Terutama sekali di sebahagian utara, di Keria di atas sana, Tepin, dia menggunakan bahasa-bahasa utara. Yang Kuala Kangsar ke bawah ni sampai ke Tanjung Malim, bukan Tanjung Malim lah, sampai ke mana? Selim gitu, bahasa Perak. Ada juga satu lagi bahasa. Bermula dari Lenggong, Gerik, Pekanang Hulu. Bahasa Dema ni bahasa Patani. Okey, macam mana tu? Di kampung saya lah. Okey. Dia cakap tani sikit. Okey. Dia tak cakap Perak. Gitu bunyi dia. Betul, Syah pun macam confused. Jadi Syiha ni dapat tangkap tak yang mana bahagian bahasa-bahasanya? Mula-mula krik-krik jugalah. Tapi yang bestnya orang-orang Perak ni, diorang semuanya sangat-sangat ramah tau, sangat baik. Baik daripada orang VIP sampai ke rakyat-rakyat biasa, semuanya sangat mudah mesra. So kalau Syah rasa macam, ni apa maksud dia? So ada satu ayat, macam-macam ayat yang Syah macam baru pertama kali seumur hidup Syah dengar. Contohnya? Yang kita dekat botol hari tu. Jelebor. Jelebor. Jelebor tu. Dia juru-juru, dia sejenis kura-kura. Jelebor. Okey, gandingan kalian adalah gandingan seorang penyanyi, seorang pelakon. Jadi bagaimana gandingan ini disesuaikan untuk program Moh Kena Perak? Dia sebenarnya atas kepala je. Kalau gila-gila jadinya. Itu je. Jadi gila-gila lah ni. Gila-gila lah tu. Tak apa. Waktu first time tengok, dengan Zul Huzaimi macam mana ni kan. So sekali, memang. Bila kita dah berada di negeri Perak, kan menggunakan bahasa dialek orang kata negeri Perak, kan bersama juga dengan kata arahan ataupun permintaan dari produser Cik Su kan, dan juga Datuk Sri sendiri mengatakan kita
highlightkan benda yang seronok. Jadi bila dah seronok timbul dalam diri, dia automatik keluar je. Itu yang seronok tu. Dia tak boleh kata keras, kejung tak mau. Tak boleh dibuat-buat lah. Tak boleh buat-buat. Okey, ini sangat menarik sebab biasanya orang mempromosikan tempat adalah dengan minta datang apa semua, tapi ini melalui program TV. Sebagai anak Perak sendiri mempromosikan tempat kelahiran sendiri. Bagaimana sebenarnya rasa jawabnya? Saya pun macam Datuk Seri juga. Banyak tempat-tempat orang kata saya belum pernah teroka. Bayangkan, Kuala Lumpur lagilah. Kan? Memang saya rasa macam inilah peluang saya untuk nak kenal betul-betul negeri Perak supaya saya boleh bercakap dengan orang. Bila saya mengacara tu, saya boleh terangkan satu tempat tu dengan betul-betul. Sukar tak Zuzaimi nak mengacara? Tak ada. Memang saya asal pun mengacara. Okey. Jagalah. Itulah. Rasa dah bahaya ni. Okey, kita ada sedikit masa. Mungkin Syiha, sebab saya difahamkan ada lagu Moh Kenal Perak ni. Mungkin boleh bagi sikit-sikit. Boleh. Jangan banyak sangatlah, sikit je. Okey, saya belanja. Tengok atas bukit mercu ipo besar benar. Terlepas simpang jawabnya ke Kuala Kangsar. Go. Bandar Diraja tempat lahir Labu Sayung. Isi air sejuk tahan sampai gua tempurung. Mohon kita datang melancong. Muncung tengok untung. Itulah lebih kurang lah. Datuk Seri silakan sambung pula Datuk Seri. Ada sambungan ke daripada Datuk Seri ke macam mana? Tidak, saya cuma nak komen ke laut. Mungkin saja nak buat sampai itu. Terima kasih banyak kalian berdua. Sedikit harapan Datuk Seri sebagai Menteri Besar Perak untuk program ini. Saya harapkanlah dengan program yang kita dah buat ni dengan hos Syekh Azikir dengan Zul, saya amat yakin ramai yang akan menonton dan bila kita dah mula mengenali negeri Perak, saya harap orang ramai akan dapat meletakkan negeri Perak sebagai destinasi pelancongan yang utama di negara kita. Dan bagi pihak seluruh rakyat negeri Perak, saya ingin menjemput semualah. Kalau ingat nak bercuti, ingat negeri Perak. Dan silalah, kami sudi menerima kedatangan anda semua. Ya, baik. Program Moh Kenal Perak setiap hari Khamis jam 5.35 petang, gendang petang, bermula 3 September lusa lah 2020 di TV3. Datuk Seri, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Ali. Tahniah Timbalan Presiden Bersatu. Yeay. No lah. Tanggungjawab besar. Ya, doakan. Selamat menjalankan tugas juga. Baik, nak berehat seketika. Selepas ni banyak lagi perkongsian di Malaysia hari ini, antaranya tentang bagaimana nak mengelakkan dari terkena renjatan elektrik. Semuanya dalam Malaysia hari ini. Seketika nanti. Merdeka! 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 Adalah suatu permulaan dalam sejarah hidup kita dalam meniti satu perjalanan yang sangat panjang. 1957, 63 tahun menyusuri kedamaian yang kita semua kecapi selama ini demi tanah air, demi anak bangsa. Walau berbeza, namun kita semua adalah sama. Tanpanya tidak wujud keamanan ini. Perjuangan ini tetap akan diteruskan untuk mempertahankan tanah bertuah ini. Ya Allah, Kau rahmatilah negara ini. Kau muliakan pahlawan-pahlawan yang gugur memperjuangkan negara ini. Kau berikan kami kekuatan untuk terus maju sebagai satu bangsa yang berjaya. Ayuh, anak bangsaku, kita sambut cabaran baru dalam kehidupan norma baru. Walau apa jua rintangan mendatang, kita tempuh
dengan kecekalan dan kesungguhan yang tinggi. Bersatu berazam dengan penuh semangat kita pertahankan kemerdekaan ini. Saya Muhyiddin Yassin, saya anak Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan! Merdeka! 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 Malaysia! Malaysia Prihatin itu yang menjadi tema pada sambutan Hari Kebangsaan 63 tahun kita merdeka dan sangat simbolik dengan apa yang berlaku di dunia dan negara sekarang ini bahawa kemerdekaan itu adalah satu kebebasan yang mungkin dulu kita berlainan definisinya, sekarang adalah kebebasan yang sangat berbeza. Ya, betul. Apa pun saya suka video ni. Sebab semangat itu lebih dibawa dalam bentuk kesedaran dan pesanan. Ya, bukan dalam bentuk kegahan dan menderap perasaannya kan. Ya. Macam betul-betul ada sifat wasatiyah kat situ. Betul, kan? kesederhanaan. Itu dia ucapan daripada abah kita. Yang berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kita harus ambil tahu kan perlu apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri kita itu kita harus ambil tahu, ambil berat, dan kita harus kekalkan keamanan yang ada di dalam negara kita ini. Jangan kita wujudkan pelbagai sentimen yang boleh mengugat kestabilan negara. Baik, kita terus saja nak kongsikan apa yang menarik di Dada Akhbar. Saya mulakan di berita harian ini di muka hadapannya adalah berkaitan dengan sikit perkembangan COVID-19. KKM siap siaga kenaikan kes import, dan ini dilaporkan 4 bulan mendatang inilah tempoh yang sangat penting kerana negara yang dilanda musim sejuk akan banyak kemasukan rakyat Malaysia terutamanya dan menghadapi kemungkinan pertambahan kes COVID-19 dari luar negara. Pemantauan ini di India, Korea Selatan, Jepun, Sepanyol dan juga Perancis menunjukkan trend peningkatan seiring penurunan suhu di negara terbabit. Tetapi pilihan kita pada pagi ini adalah di halaman kedua berkaitan dengan sambutan secara norma baharu Hari Kebangsaan semalam. Malaysia mampu capai kejayaan diimpikan. Ini adalah titah dari Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong, iaitu yakin program inisiatif dilaksana kerajaan bina semula negara. Dan sedikit petikan daripada titah yang di-Pertuan Agong. Pada hemat beta, prinsip dan teras rukun negara bersifat sejagat merentasi nilai murni semua bangsa dan agama yang berupaya menyuluh laluan rakyat Malaysia dalam amalan hidup sebagai sebuah negara merdeka. Dan ini ditayangkan secara langsung, dan saya percaya rakyat Malaysia khususnya telah pun mendengar berkenaan dengan titah ini dan menyambut Hari Kebangsaan semalam dengan penuh kesedaran dan juga masih lagi dengan rasakan cinta dan juga bangga kepada negara kita Malaysia. Ya. Okey, itu di berita harian di New Straits Times, berita paparan muka hadapan, Study Abroad Blues. The pandemic has put many Malaysian students pursuing tertiary education abroad in a quandary, dashing their dreams of a vibrant university life. Some have been forced to defer their studies or follow online classes from home. Jadi ini hasrat untuk meneruskan pembelajaran atau pengajian di luar negara setakat ini macam tak keruan sikitlah perasaannya kan kerana pandemik COVID ini yang melanda. Jadi luahan rasa anak-anak Malaysia ni yang sama ada nak belajar ke luar negara ataupun yang sedang belajar pun dapat dikongsikan di muka surat 6. Anda boleh baca Malaysian student in a quandary, health fears, hate crimes and travel restrictions badly affect their plans to study abroad.
Okey, itu di NST. Ya. Okey, di berita harian Metro, kita terus saja nak kongsikan di halaman belakang. Okey, kalau tadi kita dah bercerita berkenaan dengan apa menarik di BH, NST, harian Metro kita lihat menarik di belakangnya. Sudah pastinya kita nak mengikuti tentang perkembangan sukan. Muhammad Sumareh, pemain pertama naturalisasi Malaysia, hilang tanpa dikesan. Sebulan sebenarnya tidak menjalani latihan bersama dengan pasukan Tok Gajah, dan kalau kita lihat di sini ganti rugi hampir 1 juta padah menanti Keliboy. Pemain naturalisasi pertama negara Muhammad Sumareh bukan sahaja berdepan tindakan disiplin, malah perlu membayar ganti rugi sebulan gaji dan menjelaskan bayaran baki kontrak kepada Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang, dan difahamkan Tonggak Pahang itu menerima gaji RM60,000 hingga RM80,000 sebulan. Dan mengikut maklumat daripada pengurusan PBNP, Sumareh sebenarnya mempunyai baki kontrak sehingga 2022 sekaligus perlu membayar jumlah berkenaan jika didapati melanggar perjanjian yang sudah dipersetujui bersama. Ramai di antara peminat-peminat sukan yang membuat spekulasi lah. Ke mana hilangnya Sumareh? Ada yang mengatakan bahawa Sumareh ni telah pun pergi ke selatan bermain bersama dengan pasukan JDT. Kerana apa? Kerana Safawi Rashid telah pun menerima lamaran dari luar negara. Tapi sebenarnya apa yang difahamkan adalah ini berkaitan dengan klausa kontrak 8.7 dalam status FAM, mengatakan bahawa ada terdapat sedikit isu berkenaan dengan tunggakan gaji. Jadi pemain dibenarkan untuk membatalkan kontrak secara betul lah. Tapi yang menjadi persoalan adalah kerana ketidakhadiran Sumareh selama sebulan ke kem latihan Pahang. Jadi mungkin kita orang luar tidak mengetahui apa yang berlaku. Mungkin ini di antara Sumareh, pemain dan juga majikan. Adakah ini satu tindakan protes ke apa? Kita tak tahu lah kan. Kita tak tahu. Baik, harapnya kemelut ini dapat diselesaikan. Sebab kita nak cerita benda lain juga berkaitan dengan Liga Bola Sepak Malaysia kan. Betul. Bukan gaji dan sebagainya. Okey, seterusnya utusan. Kita nak cerita kat Selangor menang ke kan? Tak menang lagi utusan Selangor kita ni. lihat ada cerita tular kan. Okey, utusan ni berkaitan dengan yang sedang melanda di media sosial berkaitan dengan pelanggaran di lorong kecemasan semalam, dan telah pun dilaporkan polis telah mengesan pemandu langgar penunggang motosikal di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak, dan telah pun identiti telah pun dikenal pasti dan telah pun menyerah diri kabarnya di Balai Polis Berdekatan dan membuat laporan, dan ini diharapkan agar dapat meredakan sedikitlah kemarahan orang ramai berkaitan dengan apa yang berlaku, sebab kita hanya melihat paparan video secara pendek sahaja. Ya, betul. Tapi mungkin apa yang berlaku itu tidak wajar, tetapi kita serahkan kepada pihak berkuasa. Ya, tak. Bila barangkali apa saja justifikasinya, memotong di lorong kecemasan itu adalah satu kesalahan. Tidak wajar dilakukan, ya. Apatah lagi boleh melanggar pengguna jalan raya lain, terutamanya motosikal. Tapi tindakan yang betul lah. Pemandu tersebut apabila berlaku kemalangan terus saja melaporkan kepada Balai Polis yang berhampiran. Kalau kita ikutkan di sini, pemandu berkenaan pergi ke Balai Polis Gombak untuk membuat laporan berkenaan. Cuma kalau boleh masa langgar tu berhentilah. Betul, kalau boleh lah kan. Mungkin dia tak tahulah situasi yang berlaku tu tak tahulah bagaimana kan pemandu tersebut. Okey. Ya. Kita nak teruskan. Ini ada beberapa war-war yang kami bawakan. Yang pertamanya berkaitan dengan kempen Shield Talks lawan denggi. Tahukah anda sepanjang bulan Januari sehingga Mei 2020, jumlah kes demam denggi 6 kali ganda lebih tinggi dari jumlah kes COVID-19. Justru itu ketika kita berjaga-jaga dengan ancaman bahaya pandemik COVID-19, kita juga perlu menitik beratkan penjagaan diri dari wabak demam denggi bersama melawan denggi. Dalam kita risau tentang COVID, jangan lepas pandang denggi ni. Okey. Buang air bertakung dekat baldi, tayar, dekat pasu-pasu bunga, kena buanglah. Kalau nak letak air pun kena ada ubat jentik-jentik kat dalam tu. Dan sentiasa periksalah ada jentik-jentik dan sebagainya. Seterusnya, ini inisiatif realisasi impianmu bersama Shell yang menawarkan peluang kepada anda untuk menjual produk anda di seluruh Shell Select di Malaysia. Okey, menarik. So, jadi ada satu premis untuk bolehkan kita nak berniaga lah, menjadi usahawan. Anda boleh dapatkan maklumat lanjut di www.shell.com.my, dan pastinya ini kesempatan yang tidak harus dilepaskan, apatah lagi dengan situasi pandemik ini yang menyebabkan banyak perniagaan atau keusahawanan terencat seketika. Betul. Kan. Jadi jangan lepaskan peluang. Shell.com.my. Okey. Ya. Kita teruskan? Ya, seterusnya kita tahu sebelum ini kita ada Cerita Bulan Merdeka. Tapi kita dah masuk bulan September ini, kita dah pun tukar kepada Cerita Bulan Kebangsaan. Datuk Panglima
Malaysia Merdeka 31 Ogos 1967. Pendubukan Malaysia 16 September 1963. Tulisan tu kena ikut era 60-an jugalah tadi tu. Nampak beza sebenarnya di belakang ni. Sikitlah. Menariklah. Tapi ada satu fakta yang sangat menarik juga pada tahun ini, 63 tahun Hari Merdeka pada 1957. Dan ini adalah ulang tahun 57 tahun Hari Kebangsaan pada 1963. Perasan tak angka tu terbalik sikit, 57 dan 63. Dia berlaku pada tahun 2020. Jadi tahun ni memang bermakna sebenarnya, betul tak? Bermakna. Itu sisi positif yang kita perlu kenangkan. Untuk kali ini kita nak berkongsi lagu yang saya berkumandang ini. Lagunya lagu Joget Malaysia. Tapi lagu Joget Malaysia ni apabila kita dengarkan antara baik-baik liriknya, baguslah, dia macam teka-teki lah. Ya, betul. Kalau sekarang ni orang main pick up line kan. Tapi dulu Arwah Yang Tan P. Ramlee pun dah juga buat. Barangkali ni pick up line kalau nak. Ni pick up line di zaman dahulu kali lah. Kan? Cuba baca sikit lirik yang nampak macam pick up line tu, macam mana membuatkan teka-teki itu rasa macam kita nak memikat seseorang kan. Okey. Anak Bengali ke kebun nyonya, petiklah gambus anak Melaka. Wahai Cik Ramlee, ini jawabnya. Itu dah beli. Dah beli. Itulah. Okey. Tembak tak kena ni. Okey, tak apa. Datuk Panglima. Okey. Silakan. Kita mulakan. Datuk Panglima pergi membajak ke tanah rata senja pulangnya. Kalau Saloma orang yang bijak, negeri kita apa namanya? Kalau Saloma orang yang bijak, negeri kita apa namanya? Okey, Saloma jawab. Silakanlah. Ikanlah keli di dalam perahu. Nyanyi juga. Oranglah buta tangkap buaya. Kalau Cik Ramlee ingin nak tahu. Saya Ramlee. Negara kita nama Malaysia. Okey, lagu ini disiarkan ataupun diputarkan dalam program filem Ragam P. Ramlee pada tahun 1964. Dan ini sebenarnya antara kempen tidak langsung yang disokong oleh Tan Sri Ramlee tentang pembentukan Malaysia. Jadi elemen-elemen itu yang dimuatkan dalam bentuk lagu joget kan, memaparkan kepelbagaian. Kalau anda perasan masa ini banyak pelakon yang terdiri daripada kepelbagaian kaum. Era-era inilah. Jadi salah satu daripada kempen yang dilaksanakan oleh industri filem tanah air. Menariknya secara simbolik sebab ini memaparkan elemen pantun kan. Dalam pantun dilagukan dan dia beritahu juga sebab sekarang ni banyak je lagu yang ada pantun tetapi hanya diberikan pantun dan pembayaran dan jawapan sahaja. Tapi dalam ni ada elemen menjual dan membeli pantun. Ya, betul. Itu yang menarik tu kan. Sebab dah seorang jual mestilah dibeli. Janganlah hanya berpantun sahaja. Itu mungkin antara elemen yang diterapkan juga. Baguslah sebab kadang-kadang kalau kita ni nak mendapat pelbagai informasi, maklumat, kadang-kadang dari segi pembacaan kadang kita tak berapa nak tahu sangat, tak berapa nak faham. Tapi mungkin melalui lagu ini kita boleh fahami. Lebih-lebih lagi kalau anak-anak kecil lah. Kan anak-anak muda yang mana mungkin tidak mengetahui sejarah negara kita. Apa kata mulai sekarang ini tengok lirik lagu ni sambil menyanyi. Ataupun buat kuis di sekolah dalam bentuk pantun. Kan? So jual dan beli. Dan lebih menarik antara lain lirik ni memaparkan walaupun cerita tentang pembentukan Malaysia tapi mengingatkan kita tentang kemerdekaan juga. Ditanyakan kalau Saloma orang Bistari bulan berapa Malaysia merdeka? Wahai Cik Ramlee ini jawabnya 31 Ogos merdeka. Ya, betul. Tajuknya Joget Malaysia. Okey, insya-Allah esok kita kongsikan cerita lain dalam cerita Bulan Kebangsaan. Okey. Seterusnya. Awal tadi Hanif dan juga Eli kita tahu ada tular juga cerita berkenaan dengan ada seseorang ini yang terkena renjatan elektrik. Ya, betul. Tanpa kita sedar, kita tahu kegunaan alat perkakasan tu kita lihat mungkin agak macam normal sahaja. Tapi kita tak tahu sebenarnya dia punya kerosakan, sekecil-kecil kerosakan sebenarnya boleh membawa juga kepada kecederaan dan sekaligus boleh membawa maut. Kita nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan trivia apa yang berlaku berkaitan kemalangan akibat renjatan elektrik. Renjatan elektrik boleh berlaku apabila seseorang tersentuh atau terdedah kepada punca elektrik. Kesannya boleh mengakibatkan kecederaan luaran, kecederaan dalaman pada otot atau organ dan yang lebih membimbangkan adalah gangguan pada degupan jantung yang boleh membawa maut. Menurut statistik dari Suruhanjaya Tenaga,
Dari tahun 2002 hingga 2016, sebanyak 434 kes maut akibat kemalangan elektrik telah dilaporkan. Saban tahun juga, kejadian maut akibat renjatan elektrik masih berlaku dan dilaporkan di akhbar dan berita tempatan. Seorang budak lelaki berusia 9 tahun maut dipercayai terkena renjatan elektrik ketika berada di padang bola. Mangsa dipercayai tidak memakai kasut ketika berada di padang tersebut. Kawasan di mana mangsa berdiri ketika itu juga dipercayai basah kerana hujan. Difahamkan, mangsa sempat mengadu kepada seorang rakannya bahawa dia berasa panas sebelum rebah. Gitaris profesional Wan Razzie Wan Othman atau lebih dikenali sebagai Eddie Malmsteen bersama kakaknya meninggal dunia akibat terkena renjatan elektrik berpunca daripada alat pemanas air. Siasatan mendapati kakaknya yang sedang memandikan anaknya secara tiba-tiba terkena renjatan elektrik. Malangnya, Eddie yang mahu membantu turut terkena renjatan. Seorang lelaki maut di rumahnya akibat terkena renjatan elektrik ketika membaiki lampu meja. Mangsa ditemukan terbaring dan tidak sedarkan diri oleh isterinya. Pemeriksaan awal menemukan kesan lecur kehitaman di peha kiri mangsa dipercayai akibat renjatan itu. Persoalannya, adakah orang ramai peka terhadap punca bahaya elektrik yang berada di sekeliling dan bagaimana cara memastikan barangan elektrik yang digunakan selamat daripada risiko renjatan? Okey, itu antara perkongsian. Jadi kita kadang-kadang kita tak perasan ataupun terlepas pandang sebab kita guna perkakasan ini setiap hari. Betul. Dan kita dah macam jadi terbiasa lah. Ya, betul. Dan buka tutup. Dan kadang-kadang nak jadi hero pun ada. Ya. Kan bila di rumah tu ada sikit masalah je, kita lah yang pertama pergi tanpa menghiraukan akibatnya. Ya. Okay, jadi kita bersama dengan seorang pakar elektrik yang jauh datang dari Port Dickson, Encik Muhammad Azrizal Aziman ingin berbicarakan dan mungkin memberi sedikit pelajaran lah kepada kita. Betul. Kan berkaitan dengan apa yang dibawakan ini. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Azizal ni banyak buat video di YouTube di media sosial. Sebenarnya saya ada perniagaan lain. Okey. Elektrik ni sebagai hobi saja. Oh, hobi. Tapi hobi yang ada duit lah. Baik. Hobi berduit lah. Jadinya kita buat video tu kita nak share. Supaya ramai lagi rakyat Malaysia sedar tentang bahaya elektrik. Elektrik macam api, kecil jadi kawan, besar menjadi lawan. Jadi kita nak bagi kesedaran, tu sebab video-video saya itulah. Dan alhamdulillah ramai netizen dah mula faham dan mula minat. Sebab view saya pun semakin hari semakin tinggi view. Jadi itu saya dari situ kita boleh nampak. Kita boleh nampak yang netizen ni ambil berat sebenarnya. Betul. Ya, apatah lagi dengan kes-kes kemalangan dan juga kematian membabitkan renjatan elektrik ni kan. Okey, hari ini kita himpunkan segala benda yang kita ada lihat di rumah dalam satu panel ini. Ya, ini di tempat lain, ini di luar rumah, ini di dalam rumah dan sebagainya. Apa yang Azrizal nak kongsikan ini? Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dekat sini, saya buat ni pukul 2 pagi tadi. Wah, baru buat ni. Khusus untuk pembelajaran kita pagi. Betul. Okey, silakan. Sebelum saya perkenalkan diri, saya Muhammad Azrizal Aziman. Saya Director ME Global Sinar Berhad atau Mahabat Engineering lah. Okey, ataupun dia lebih dikenali dengan Pakar Elektrik Malaysia. Baik. Okey, yang ini inilah yang kita guna dekat rumah. Cuma kita dah kecilkan jadi dekat papan. Okey. Biasanya kes litar pintas terjadi ada dua sebab. Sebab pertama, kerosakan pada cut out. Cut off ya? Okey, ini nama dia cut out. Cut out. Ramai orang kata cut off. Sebenarnya dia cut out. Cut out. Okey. Fungsinya? Fungsi dia untuk sekiranya berlaku, ini DB, breaker. Ada orang panggil DB, ada orang panggil breaker, ada orang panggil peti agihan. Benda yang samalah. Bila berlaku kerosakan dalam sistem pendamaian rumah kita, breaker pada DB akan trip dulu. Fungsi DB untuk trip. Tetapi banyak masalah, banyak kes DB rosak. Bila DB rosak, dia jam. Semua jam. Okey, boleh saya onkan dulu tak? Okey. Jauh sikit. Tak ada apa pun. Tak ada. Okey, pertama kita onkan DB dulu . Ini lampu lah.
Ni water heater. Ni saya anggapkan sebagai water heater. Okey, ni lampu, ni water ini heater. lampu, ni pemanas ini pemanas air lah, contoh. Oh, ni okey, okey baik. Okey, contoh. Okey. Boleh duduk kan? Boleh, boleh. Apabila berlaku kerosakan pada breaker, breaker akan jam. Ya. Apabila berlaku likat pintas, DB akan trip. Okey. Oh, itu sebab dia jatuh tu. Okey. Setiap breaker ni mempunyai fungsi yang berlainan, yang tak sama. Okey. Ini nama dia MCB, Miniature Circuit Breaker. Miniature Circuit Breaker. Okey, kalau tuan-tuan boleh lihat dekat sini, Miniature Circuit Breaker atau MCB ada saiz yang berlainan. 32, 20, 16, 6. Ya. Ada banyak lagi saiz yang berbeza. Dan untuk bahagian yang berbeza ya. Okey. Kebanyakan kesilapan berlaku dekat sini. Untuk lampu dan kipas atau lita cahaya perlu menggunakan saiz C6 atau C10. Okey. Tetapi ramai netizen, tak salah netizen, kita salahkan electrician atau kontraktor yang buat pendawaian. Okey. Mereka kurang arif tentang saiz MCB dan mereka letak paling besar 32. Okey. Boleh zoom dekat sinilah 32 sebab untuk newbie ataupun electrician yang baru belajar, mereka beranggapan lebih besar lebih bagus. Okey. Sebenarnya jadi, tidak. Tak, bukan macam tu, tak bagus. Jadi electrician ni pula dah menceritakan kepada customer-customer dan netizen pula dah cerita, dah menyampai dan semuanya fikir yang lebih besar lebih bagus. Okey, Azizah, perbit kata kita ada 4 minit je kalau boleh kita. Okey. Jadinya bila berlaku kerosakan dekat sini, dia jam. Bila dia jam, dia tak boleh nak trip. Jam maksudnya kalau ada lita pintas dia masih lagi menyala. Dia masih menyala, dia tak boleh nak trip. Baik. Bila tak boleh nak trip, tak tendang lah. Bila tak boleh tendang, cut out adalah pertahanan terakhir untuk rumah kita. Okey. Kebanyakan kes cut out diubah suai. Untuk? Cut out diubah suai untuk pertamanya tak ada tanggungjawab lah. Sepatutnya bila dah putus kena call TNB untuk datang baik pulih. Tapi ada orang tak nak call TNB sebab lambat kan. Biasa TNB datang 2 jam. Okey. Kadang-kadang lebih. Oh, dia bertindak buat sendirilah. Jadi buat sendiri. Dia letaknya wire. Dia cabutnya benda ni. Dia letaknya wire seperti dalam ni. Boleh video. Dia macam bypass lah. Bypass. Saya dah siapkan wire kat sini. Okey. Bila ada wire, letak wire punya tebal, macam mana dia nak putus. Okey, bila dia tak putus, siapa yang terpegang alatan elektrik yang bocor, pasti akan kena renjatan elektrik. Okey, satu. Okey. Baik. Dua sebab. Pertama, kerosakan breaker. Kedua, dah diubah suai. Diubah suai. Okey. Kebiasaannya Azizal, okey, kalau kita nak buka, saya tak nak pegang lah. Okey. Kan kalau dah trip tu ada satu yang terjatuh kan. Salah satu susu akan terjatuh. Apa yang kita perlu lakukan? Adakah kita kena naikkan balik? Pertama, kalau terjatuh. Contoh di sini terjatuhlah. Jatuh. Okey, water heater jatuh. Dah tak jadi water heater tu. Okey, jangan onkan terus. Okey. Offkan semua dulu. Okey. Oh, turunkan semua, banyak tendang semua dulu lah. Tendangkan semua dulu. Jadi kita on satu-satu. Baik. Satu-satu, baru kita onkan dia. Okey. Kalau on, dia still jatuh, cukup 2 kali. Jangan usik apa-apa, telefon orang kompeten atau bertauliah untuk datang bantu kita. Okey. Baik. Azizal, kita nampak Azizal memakai glove lah ya. Adakah ketika mengendalikan ini kena pakai pemakaian sebaiknya pakai glove. Okey. Tapi kalau tak pakai glove tak ada masalah sebab dia bertutup. Okey. Dan ini pun ada cover dia lah. Tapi jika ada pilihan pakailah glove sebab kita takut dia sparking. Okey, ini kira yang lebih besar lah. Okey, komponen-komponen kecil macam kadang-kadang kita tak tahu. Saya paling risau sekali yang kepada plug ni. Dia longgar di dalam ni tapi kita tak nampak kan. Betul. Okey. Kalau longgar biasa dia tak menyala je lah. Tapi kadang-kadang dia menyala. Kita tunggu sikit dia macam kadang-kadang kita adjust macam tu je. Kita pun rasa macam kita pandai. Jadi kita pun tahu menyala. Okey, jadi biasanya kalau ada masalah jangan memandai-mandai lah. Walaupun masalah kecil tapi efek dia besar. Kena call yang kompeten atau tauliah untuk datang. Dan saya tunjukkan alat-alat yang sikit masa untuk tunjukkan alat yang perlu ada setiap netizen di rumah. Okey, silakan. Okey, boleh beli di shop. Boleh bangun. Yang pertama test pen perlu ada, tapi ini zaman dululah, sekarang tak payah pakai test pen. Kita pakai volt tester. Socket tester. Okey. Yang ini tak cukup masa kan?
Okey, mari tuan-tuan kita depan. Kita balik. Pertama, baru nak jaga boleh beli di Shopee lah. Shopee, Lazada boleh ada jual. Pastikan dia punya sensitif adalah below 150 mA. Jangan beli lebih, jangan beli 300. Fungsinya apa fungsinya? Fungsi dia, okey, kita nak tahu water heater ni wiring ni okey tak okey? Selamat tak selamat? Pertama kita cabut. Sebelum kita guna water heater atau apa-apa alat elektrik, gunakan plug. Kita uji dulu uji. tempatnya ni. Okey, kalau boleh zoom kat sini, 3 lampu menyala. Bermaksud korek. Dia berada dalam keadaan yang baiklah. Korek. Jadi bila kita tekan, dia mesti tendang. Tendang. Bagusnya benda ni. Okey. Bermaksud penawar kita selamat dan jangan khawatir. Apa namanya tadi? Ini ELCB and socket tester. Satu. Saya tunjukkan contoh failure. Ya. Contoh failure. Kita onkan balik. Adalah menyala. Contohnya ada masalah pendawaian dekat rumah kita. Okey, masalah pendawaian tu letaklah wire bumi ni putus. Wire bumi ni sangat penting tuan-tuan. Wire bumi bukan untuk selamatkan barang elektrik. Tak. Wire bumi lah yang banyak kerosakan alat elektrik berpunca dari wire bumi. Okey. Wire bumi perlu ada sebab apa? Untuk keselamatan kita. Okey. Sekarang 3 lampu menyala, letaklah saya potong wire bumi. Putus. Nampak wire bumi jadi 2. Saya tekan. Adakah dia tendang? Tidak. Dia tak tendang. Jadi tak selamat. Jangan guna. Digunakan yang bahagian inilah. Betul. Okey, baik. Rasanya kita panggil Azizal lagi lah. Lagi sekali. Sesi belajar tu. Dan ini dulu kita pakai test pen kan? Sekarang tak perlu lagi. Kita guna voltage detector. Untuk lampu ni kita boleh test. Tak bunyi. Tak bunyi kan? Maksudnya okey. Maksud selamat. Okey. Andai kata ada litar pintas pada bodi, kebanyakan berlaku litar pintas pada lampu bukanlah mangsa meninggal disebabkan kena renjatan. Okey. Kebanyakan lampu dekat atas bumbung, mangsa panjat bumbung untuk baiki lampu. Switch tidak off. Dan tak guna voltage detector. Bila ada litar pintas, bodi lampu ada api atau voltan atau kebocoran. Bila nak repair lampu, mesti pegang bodi. Bila pegang bodi, apa jadi? Terperanjat. Terperanjat, jatuh tangga, kepala, tengkuk patah, meninggal. Disebabkan Facebook. Kita banyak sebenarnya nak tanya, tapi masa sangat-sangat terhad. Cik Azizal Aziman, terima kasih banyak yang sudi bersama kami. Okey, terima kasih. Jadi mungkin boleh kita usahakan untuk panggil lagi. Video apa nama channel YouTube saya MAH Bio Engineering Global Senang Berhad. Facebook pun sama. Baik. Terima kasih banyak Azizal. Terima kasih. Okey, kita berehat seketika dan banyak perkongsian selepas ini dalam Malaysia hari ini. Kami, rakyat Malaysia yang menetap di United Kingdom ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63 buat tanah air tercinta dan seluruh rakyat Malaysia yang berada di tanah air maupun di seluruh dunia. Merdeka! 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 Selamat Hari Kemerdekaan kepada semua rakyat Malaysia dengan harapan perpaduan dan kesejahteraan lahir daripada kemampuan kita untuk bertoleransi. Apakah maksud kemerdekaan? Okey, for me, maksud merdeka ialah kita mampu membebaskan diri daripada apa sahaja yang kita selama ni terperangkap di dalam comfort zone. Maksudnya kita bebas, kita mencuba benda baru demi memajukan diri kita, demi memajukan bisnes kita. I lost track of time after a roller coaster year. Merdeka is finally here, baby. Gotta watch the ads. Petronas always makes me sad. TNB makes touchy ads. Saturday.
The time is nearing when we see decorations on streets. Better start hustling all the songs. I said, ooh, it's time for Merdeka. Our country is turning 63. I said, ooh, let's shout for Malaysia. There is no other place I'd rather be. Hey, hey, hey. Gotta get the flags, stick it on top of my V. Gotta show that even I can be patriotic. I'm going to tax that right, but there's roadblocks on my fight. Guess I will go to Tokona Gara. I said, ooh, it's time for Merdeka. Our country is turning 63. I said, ooh, let's shout for Malaysia. There is no other place I'd rather be. Eating a kopitiam and mama. Oh, so much is salsa cinema. You can only get that at Malaysia. Trulia. I said, ooh, it's time for Merdeka. Our country is turning 63. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. I said, ooh, let's shout for Malaysia. There is no other place I'd rather be. Baik, itu dia video Hari Kebangsaan dan diharapkan selepas anda menyaksikan video tersebut, anda dapat bersemangat untuk menyaksikan Malaysia hari ini. Baik, kita nak terus saja kongsikan tentang perkongsian kali ini, nak membawakan kepada anda tentang salah satu daripada aktiviti yang telah pun disusun daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, iaitu tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi penyakit berjangkit. Dan untuk pengetahuan kalian, survey yang telah pun dijalankan ini bermula pada tahun 1986 dan diadakan sebanyak 10 tahun sekali. Tetapi bermula 2011 mereka menjalankan untuk tinjauan ini setahun sekali. Baik, untuk memperkatakan tentang tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi penyakit berjangkit, bersama dengan saya di studio sekarang ini, saya nak kenalkan kepada kalian, kita bersama dengan Dr. Nur Aliza binti Lords, Pegawai Perubatan Institut Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan di sebelah kiri saya, Encik Muhammad Hatta bin Abdul Muttalib, Pegawai Kesihatan Persekitaran Institut Kesihatan Umum KKM. Terima kasih kepada kalian berdua. Baik, kita nak terangkan kepada penonton, mungkin mereka tidak biasa lagi tentang tinjauan yang telah pun dijalankan daripada pihak KKM sendiri. Sebagai pemulanya, mungkin boleh kongsikan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi ini, apakah yang dimasukkannya? Okey, untuk NHMS ni kalau ikut, kita dah start daripada 1986. Ya. Tapi start daripada 2011 memang kita buat every year lah. Dan kajian ini dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan pada tahun ini dengan keadaan pandemik COVID, tema kita NHMS pada tahun ini adalah berkaitan dengan penyakit berjangkit. Coincidentally jugalah. Jadi COVID-19 merupakan topik utama di bawah NHMS dan begitu juga dengan hepatitis B dan C. Jadi untuk kajian pada tahun ini kita ada dua fasa, iaitu fasa 1 which is the seroprevalence survey yang pengambilan darah, dan fasa 2 ada sesi untuk kita temu ramah melalui telefon. Dan kalau sebelum ini tinjauan yang dijalankan adalah penyakit yang tidak berjangkit. Kalau sebelum ini, tetapi untuk tahun ini berbeza. Mungkin boleh kongsikan antara fokus utama pada tinjauan kali ini, Doktor. Okey. Ya. Untuk tahun ini kita punya fokus memang kita nak tengok penyakit yang berjangkit. So bila kita tengok penyakit berjangkit kebetulan dengan COVID, jadi kita nak buat survey berkaitan dengan antibody COVID.
So, kajian kali ni selain daripada antibody COVID ni, kita buat juga pasal hepatitis B dan juga hepatitis C. Itu untuk yang pertama, fasa pertama. Tapi untuk fasa kedua, kita ada soalan tentang HIV, denggi, malaria, lepas tu ada antibiotic use juga. Okay, so this is the modules yang kita ada untuk kita punya NHMS tahun ni lah. Itu berbeza sikitlah berbanding tahun-tahun yang sebelumnya. Dan sudah pastinya mungkin mereka rasakan adakah mereka ini menjadi salah seorang daripada responden kan? Jadi nak tahu juga untuk edisi kali ini berapa ramai yang dipilih untuk menyertainya. Okey, kalau mengikut kita punya persampilan kita pada tahun inilah, kita akan pergi kepada 100 enumeration block ataupun locality. Daripada 100 locality ini kita jangkakan ada dalam 2,000 tempat kediaman yang akan dilawati lah. Jadi daripada 2,000 tu kita jangkakan dalam 5,000 ke 8,000 responden lah pada tahun ini. Jadi memang kalau ikut biasa-biasanya NHMS kita buat di rumah. Tapi tahun ni kita ada approach yang berbeza sikit sebab dengan keadaan COVID, kita buat pengumpulan data kita di klinik-klinik kesihatan yang berdekatan dengan lokaliti kawasan survey. Ataupun di tempat pengumpulan data kita lah yang kita akan set upkan lah supaya responden boleh hadir sana. Ya, dan difahamkan tinjauan ini telah pun dimulakan bulan yang lepas, Ogos ya. Nak tahu juga bagaimanakah pelaksanaannya? Sebab mungkin mereka ni dah bersedia kan, nak tahu juga dari segi pemakaian KKM bagaimana kan. Takutlah orang lain pula datang kan nak survey. Dan tinjauan ni silakan. Okey. Untuk kita punya NHMS ni memang kita dah ada 12 pasukan lah. Satu Malaysia kita ada 12 pasukan. 4 di Borneo dan juga 8 di Semenanjung. Lepas tu semua ahli pasukan kita akan diberikan tag. Kita tunjuk akan diberikan tag seperti ini. Tagnya kita boleh perhatikan kat sini. Kita kena tahu juga tag yang originalnya. Ini adalah tag dia. Okey, untuk semua ahli pasukan kita. Jadi bila dia datang tu memang diorang kena pakai, dan kena tunjuk. Jadi kalau responden nak tahu betul ke tak, legit ke tak, diorang boleh tengok tag ni. Lepas tu diorang juga boleh pergi ke kita punya website iku.moh.gov.my. Yang ni untuk tengok whether betul-betul ke nama diorang ni ada dalam website kita. Jadi benda-benda ni yang macam untuk kita bagi tahulah that is legit from us. Lepas tu adalah pasukan kita punya pakaian juga. So diorang akan pakai vest seperti ni. So ni adalah pemakaian yang diorang akan pakai. Lepas tu as we know untuk COVID ni kita dah bagi tahu dekat pasukan kita untuk pakai face mask dan face shield lah kalau pergi ke rumah-rumah responden. Okey, dan kita tahu juga andai kata pihak KKM telah pun datang untuk melakukan tinjauan. Jadi data itu digunakan sebagai apa? Mungkin boleh kongsikan Cik Atta. Okey, so data-data yang kita kumpulkan ini sebenarnya kita akan gunakan untuk kita punya policy maker kita lah, supaya data ni kita dapat daripada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kita akan gunakan balik untuk improvekan taraf kesihatan tuan-tuan dan puan-puan di sana lah. Jadi pada tahun ini berkaitan dengan COVID-19, hepatitis B dan C. So kita nak tengok apa masalah-masalah berkaitan dengan COVID-19, hepatitis B, hepatitis C supaya kita boleh memastikanlah orang awam ada akses terhadap rawatan bagi hepatitis B dan C, dan juga untuk COVID supaya kita dapat memastikan orang kita mendapatkan rawatan yang selanjutnya sebelum menjadi lebih kritikal atau kronik lah terutama yang hepatitis B dan C itulah kita nak elak daripada kita punya pesakit daripada menjadi kronik. Kita tahu bahawa kalau anda kata penyakit itu berlakunya awal, kita dapat kesan kan, insya-Allah pencegahan tu akan kita lakukan. Kata-kata terakhir mungkin Dr. Alice nak kongsikan kepada penonton. Okey, kita actually memang sangat berharaplah responden-responden yang dipilih ni sebab yang ni adalah kajian secara rawak. Jadi responden dipilih daripada Jabatan Perangkaan. Jadi kita harap siapa-siapa yang dipilih ni memang akan datanglah ke survey kita. Walaupun untuk tahun ni agak sedikit susah sebab kena datang ke tempat pengumpulan data. Not like previous years yang buat dekat rumah kan. So tahun ni walaupun dengan kekangan-kekangan ini kita minta untuk responden datang ke pusat pengumpulan data kita. Betul, kita harapkan responden yang mungkin KKM datang ke rumah dapat memberikan kerjasama lah kan. Sebab apa? Sebab kita dapat melakukan pencegahan daripada perkara ataupun penyakit ini terus merebak. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Aliza, Pegawai Perubatan Institut Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga terima kasih juga Encik Muhammad Hatta Abdul Muttalib, Pegawai Kesihatan Persekitaran
Pengajaran Institut Kesihatan Umum KKM dan sudah hadir bagi berkongsi tentang tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi penyakit berjangkit. Baik, kita ingin berhenti berehat seketika dan sekarang ini kita nak dengarkan ucapan sepada Hari Kebangsaan 2020. Kita saksikan. Negara dan Istana Budaya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63. Malaysia Prihatin, kita jaga kita. Selamat Hari Merdeka kepada semua rakyat Malaysia, dan saya rasa amat bangga sebagai seorang warga negara Malaysia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai rakyat yang cintakan negara dan prihatin, saya Muhammad Haidi bin Zulbahar ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-63. Semoga Malaysia terus aman dan berjaya dalam setiap apa sahaja yang diusahakan. Tahniah, Malaysia prihatin. Assalamualaikum. Negaraku. Selamat Hari Merdeka yang ke-63 Malaysia. Mari sama-samalah kita menghargai pengorbanan atuk moyang kita yang telah memerdekakan Malaysia. Selamat menyambut Hari Merdeka yang ke-63 untuk Malaysiaku tercinta. Semoga Malaysia dalam keadaan aman dan maju di masa akan datang. Kami orang mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-63 daripada Korea Selatan. Kita haruslah sentiasa berpadu sesama kita dan kita jaga kita, okey? Sama COVID, okey? Ya, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Kita tahu pandemik COVID-19 ini ramai yang terkesan, dan antara yang terkesan saya boleh bagi contoh juga animasi-animasi yang ada di negara kita ini. Contohnya kita dapat saksikan sebelum ini kita terkenal dengan Upin Ipin Chris Memang Tunggal, Boy The Movie dan juga Ejen Ali The Movie. Untuk tahun ini disebabkan pandemik COVID-19 mungkin ada kesan-kesannya yang tersendiri. Baik, untuk memperkatakan tentang animasi selepas COVID-19 dan kempen #Kita Jaga Kita, Ejen Ali bersama saya di sebelah saya. Tak perlu untuk saya kenalkan lagi. Tapi saya kenalkan juga kita bersama dengan Datuk Ahmad Izam Omar, Ketua Pengeksekutif Primeworks Studios. Kita juga bersama dengan Encik Hasnul Hadi Samsudin, Naib Presiden Bahagian Kandungan Kreatif Digital Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC. Okey, dan juga kita bersama dengan Encik Lokman Nul Hakim, Ketua Pengeksekutif Blind Spot Studios dan penerbit pengarah untuk siri animasi Alif dan Sofia. Terima kasih kepada kalian bertiga. Okey, kalau anda perhatikan di meja sekarang ini, di hadapan kita sekarang ini bukan saja prop ataupun tontonan untuk kalian, tetapi kita nak bagi kepada mereka yang bertuah. Soalannya akan saya ajukan ketika penghujung segmen nanti dan anda kena jawab di Facebook MHI TV3. Baik, soalan pertama mungkin saya nak ajukan kepada Encik Lokman lah kan. Kita tahu bahawa macam awalnya tadi saya dah sentuh dah seramai terkesan sebab pandemik COVID-19 ini. Tetapi nak tahu juga mungkin kesukaran yang mungkin boleh kongsikan dihadapi oleh Blind Spot Studios ketika PKP tempoh hari. Masa PKP kita tahu masalahnya produksi tu kurang efisien kan. Ya. So bila yang bujang dia ada dia punya masalah, yang kahwin ada masalah, yang kahwin tu masalah anak kacau masa kerja, yang bujang tu dia stres kat rumah. Ya. So kita nak adapt balik kan. Dia macam kerja different time zone. Ada orang time zone dia kerja malam, ada orang siang. Yang tu yang masalah dia. Itu antara masalahnya lah. Tapi kita tak perlu risau sebab apa? Sebab untuk industri animasi ini kita dapat pertolongan daripada MDEC sendiri kan. Andai katalah mereka ini dah pun terkesan pandemik COVID-19 ini, mungkin ada peranan daripada MDEC untuk membantu meringankan beban yang ditanggung oleh mereka ini? Ya. Ada banyak program yang telah dilaksanakan di bawah program penjana. Ya. Kita ada program DC3 di mana cabaran untuk pembuatan kandungan digital dan juga DCG, Digital Content Grant. Ini adalah untuk syarikat-syarikat yang terkesan supaya mereka ada dana untuk membuatkan projek-projek terbaru. Tapi juga kita ada laksanakan satu pelantar yang kita dah laksanakan banyak kali dipanggil kreatif, dan di mana kita ada semua syarikat-syarikat animasi daripada Malaysia dan di luar negara datang secara maya 7 hingga 10 hari bulan September ni. Kalau boleh register kat creative.com.my, dan di mana semua orang
boleh dapat mempelajari dan mendapatkan satu sokongan untuk industri animasi. Betul. Ya. Sebab makin lama industri animasi ni makin naik, makin meningkat kan. Ramai sebenarnya kita dapat melahirkan pemain-pemain industri untuk animasi ni. Untuk Datuk sendiri, kita tahu bahawa untuk filem Ejen Ali The Movie sebelum ini kan, kata-kata kita jaga kita itu sering kali dilaungkan. Mungkin Datuk boleh kongsikan, kita nak kongsikan tentang kempen kita jaga kita ni. Hashtag ni untuk mendukung mesej yang telah pun dikongsikan ni, Datuk. Terima kasih. Pasal itulah saya pakai cap hari ni. Kita jaga kita. Sebab ini datang daripada movie Ejen Ali The Movie. Di mana memang ada satu lagu utama di sana yang dinyanyikan oleh Ultimate dan Malik Abdullah. Betul. Music video dia baru dikeluarkan semalam. Jadi di situ kita boleh, yang penting mesej kita jaga kita ni agak penting untuk masa sekarang. Sebab kita agak bersyukur satu Malaysia sekarang tahu kita jaga kita. Betul. Termasuk PM kita yang dia sebut dalam perutusan dia. Tapi juga benda ni, kita jaga kita ni sebagai satu kempen untuk kita sama-sama menjaga diri kita dalam menangani pandemik COVID-19. Tapi juga untuk kami bersama-sama menolong industri-industri lokal, bisnes-bisnes lokal. Kita jaga kita. Betul. Pasal itulah kita keluarkan barang-barang ni. Jadi kita boleh tolong sama kita. Sama juga macam tema Bulan Kebangsaan, Malaysia Prihatin. Kita prihatin juga kan dengan nasib mereka ini. Kepada Lokman sendiri, ada sekarang ni yang mungkin bekerja dekat rumah, work from home kan, bekerja dari rumah. Daripada pihak Blend Sport Studio sendiri, bagaimana untuk memastikan syarikat masih boleh beroperasi dengan lebih baik, dan juga bagaimana kita ingin mempertahankan pemain industri animasi ini? Okey, ada beberapa program yang dijalankan oleh MDEC yang membantu kami lah. So masa awal-awal PKP tu, kita orang assess balik semua pasal ni benda baru. Kita pun tak tahu apa jadi. Semua company tak tahu apa akan jadi. So kita assess, kita bincang dengan partner kita, dengan Media Prima, kita bincang dengan company-company partner lain kami. Kita bincang dengan staff macam mana untuk solvekan benda ni. Solvekan supaya masing-masing rasa selamat. Kami kasih jaminan pada investor kami kasih jaminan pada staff-staff kami. So in the end, balik pada kita jaga kita. Kita tak boleh terlalu concentrated pada masalah kita je. Kita kena jaga masalah-masalah orang lain supaya semua stabil lah. Yang tu yang penting. Dan dengan bantuan daripada MDEC, daripada government dan even support daripada investor kami dapat menempuhi lah. Macam Cik Asrul sendiri, bagaimana Cik Asrul melihat pemain industri animasi ini? Adakah mereka ini sering kali berhubungan dengan MDEC sendiri untuk memajukan ekonomi mereka sendiri? Memang sebenarnya kita ni macam close-knit community lah. Memang betul-betul kita jaga kita. Kita ada WhatsApp group kita sendiri, kita ada Facebook Messenger kita sendiri. So masa PKP memang nampak semua orang menolong. Ada dia punya idea-idea dia tentang macam mana nak buat work from home semua ni. So ini bukan saja kita tengok daripada pihak kerajaan dapat tolong mereka, tapi antara mereka sendiri dapat tengok dia dapat menolong sebab tips-tips produktiviti dan semua ni. So tapi ini yang kita kita tengok masa PKP ni, ada banyak peluang animasi-animasi yang keluar dekat kita punya advertising kan, macam Petronas semua ni kan. Datuk, kita tahu PKPP ini dilanjutkan sehingga 31 Disember nanti. Perancangan framework sendiri bagaimana? Ada animasi-animasi yang akan datang? Ya, kami masih kita teruja lah sangat sebab kita tahu kita akan menerbitkan filem insya-Allah bersama dengan Lokman dan Blind Sport. Alif dan Sofia dan juga Ejen Ali The Movie 2 dalam perancangan sekarang. Dan sambil itu kita adalah keluarkan short animasi yang akan kita akan promosikan itu sama-sama kita nantikan dan kita harus menyokong sebenarnya filem animasi kita. Baik, seperti mana yang kita janjikan tadi Datuk awal tadi kita dah kongsikan kita ada hadiah yang bakal untuk anda menangi. Baik, ini antara soalannya. Perbincangan telah pun kita aturkan tadi, jawapannya pun tadi dah dikeluarkan. Okey, ini soalannya. Apakah nama kempen terbaru Ejen Ali sempena Hari Merdeka? Tadi kita dah beritahu dah jawapannya. Okey, Hari Malaysia ya. Apakah nama kempen terbaru Ejen Ali sempena Hari Malaysia? Yang kedua, bilakah kempen #kita jaga kita akan dilancarkan? Okey, dan yang ketiga, sebutkan 3 jenis papan permainan terbaru yang dikeluarkan di bawah jenama Ejen Ali. Itu 3 soalannya. Jadi kepada anda semua yang ingin menjawab soalan tersebut, anda
anda boleh pergi dekat Facebook MHI TV3. Google dia sekarang ni. Mungkin yang soalan ketiga tu saya akan cuba beri jawapan yang cepat. Sebab tadi kita tak sempat cakap. Betul lah. Jadi kita ada permainan papan ni. Set papan ni namanya Misi Bootcamp. Ya. Kita ada trading card, Misi Alliance. Yang kita ada buku komik. Iaitu Agent Ali Side Mission. Dalam ni ada 3 permainan. Ini kena cepat tangkap. 3 permainan adalah squad race, Agent versus Droid dan Gadget Assembly. Itu dah soalan bocor. Mana jawapan kita dah bagi dah ni. Tapi saya memang saya suka board game. Sebab dari kecil kita dibesarkan dengan board game. Betul. Mana ada benda ni. Inilah best for family. Betul. Ini family entertainment. Ya, ini hadiahnya yang bakal anda menangi. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Dato' Ahmad Izzuan Homar, Ketua Pegang Eksekutif Primeworld Studios, dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada Hasnul Hadi Samsudin, dan juga di hujung sana Lokman Nul Hakim kerana sudi bagi berkongsi tentang tajuk kita pada hari ini, bagaimana caranya untuk kita menjana semula ekonomi pemain industri kreatif kita animasi ini. Baik, terima kasih kepada kalian bertiga. Baik, kita nak berhenti bereaksi ketiga. Sekebanya nanti banyak perkara menarik akan kami kongsikan semuanya dalam Malaysia hari ini. Pak kebun. Itu antara bunyi yang akan terngiang-ngiang di telinga seorang artis kita, Mira, sepanjang tempoh kita kata persediaan ni lah kan. Mungkin Mira boleh kongsikan menghadapi hari persandingan ni nanti. Susah payah tu tak adalah, tapi biasalah sebagai seorang pengantin dia mesti akan ada dia punya rasa nervous, gelisah, risau, takut itu, takut ini, biasalah kan. Tapi alhamdulillah persediaan setakat ini berjalan dengan lancar. Kalau ikutkan pada tarikh hari ini, khatam Al-Quran ini, Mira akan bernikah pada minggu hadapan saja, tinggal seminggu saja lagi. Dan dikabarkan juga perkahwinan Mira Filzah ni akan menjadi antara perkahwinan wedding of the year dan mendapat liputan daripada TV3 khususnya. Jadi macam komen Mira sendiri. Betul, Mira, TV3 akan jadi media rasmi. Kita akan ada crossover secara live insya-Allah. Kita juga TV3 juga akan menjadi kiranya platform untuk live update perkahwinan Mira insya-Allah. Tiga perkara yang menyebabkan Mira memilih Wan Emir ni. Allah, susah nak cakap dengan dia ni. 3 perkara karakter. Karakter Wan Emir ni dia sangat disenangi ramai. He's very soft spoken, lembut. Dia seorang yang kiranya bertanggungjawab, anak sulung kepada daripada 4 adik-beradik. After arwah papa meninggal pun dia yang take over everything. So I see him as my future husband, my future father to my kids. Emir kenal Mira sebagai seorang pelakon. Dia kenal Mira, memang Mira dah berada di dalam industri. Dia faham, dia pun tak ada apa-apa halangan untuk Mira teruskan berlakon ataupun mengacari selepas kahwin. Jadinya he's very understandable lah. InsyaAllah kita boleh tepis gosip-gosip tu bersama. Adakah panggilan baby sayang tu akan menjadi istimewa ataupun ada panggilan yang istimewa lagi untuk Wan Emir? Baby sayang tu dah basi, semua orang dah guna. So kita tak boleh guna baby sayang tu lagi. Kita ada panggilan lain tapi dirahsiakan. Tak boleh bagi hint sikit? Tak boleh bagi hint sikit. Alah, okey, tak bagi kita tengok apa panggilan dia. Okay, terima kasih Mira. Kita doakan semoga berjalan lancar. Okey, dan Mira ada kata-kata untuk penonton-penonton Malaysia hari ini? Okey, kepada semua penonton Malaysia hari ini dan juga peminat Mira yang sentiasa menyokong Mira daripada awal karier sehinggalah hari ini, terima kasih banyak-banyak. Doakan yang baik-baik untuk Mira, semoga perkahwinan ini kekal hingga ke syurga. Amin. Oh, ramai yang frust ni. Tengok ah. Semoga dipermudahkan. InsyaAllah. Amin. Tahniah Mira Filzah. Tinggal next door kita. Okey, kita sampai penghujungnya. Ya. Fazli dan juga Hanif, esok kita ada apa? Besok ada topik yang sangat menarik, iaitu berkaitan dengan serangan jantung di usia muda. Seawal usia muda dan memang banyak sangat risiko sekarang ini. Betul. Ya. Dan kabarnya Binawan Nawawi juga akan datang. Betul. InsyaAllah. Legenda hoki negara dan ada sekarang berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Baik, darikan apa yang kami telah pun kongsikan kepada kalian, darikan dapat memberikan anda informasi yang berguna untuk kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Jumpa esok. Selalu. Assalamualaikum. Bye.